buat macam ni. Saya ada tadi kat kereta tapi cuba cari tu macam tak nampak pula, tak apalah. Pakai manual lah. Tak apa-apa yang dia pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya bagi siapa? Pizza boleh dulu ke? Pizza boleh. Saya dah okey dah. Okey dah semua. Sekejap. Minum dulu ke nak? Okey, boleh juga. Sebab nak buat live kan, sebab kita nak make tripod. Tapi pizza mula dulu je lah. Pizza mula dulu, boleh nanti kita teruskan. Naik tu. Ha? Ha. Ni Ustazah punya. Surau punya boleh? Boleh. Live je lah. Ustazah nak rekod ke? Live lah, senang kan? Sebab live pun dia akan recorded terus. Wanita dah solat tajuk hari ini. Dia pengajian fiqh. Fiqh wanita. Fiqh wanita boleh? Kunci kereta, lepas tu duduk baca. Terus Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Bupati Ceramah kita tak ada bukan Ustazah Nur Hidayah yang mana daripada yang mana Ustazah akan daripada Ustazah Ustazah dan Ustazah dan ini sekalian yang dihormati. Tanpa menghilangkan masa sebab masa pun dah berkirakan kita lambat. Kita teruskanlah Ustazah. Teruskan ceramah pada hari ini. Masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Fiza yang saya kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Mungkin ada yang pernah bersama di rumah Umina dan yang baru berkenalan. Jadi saya pun sama seperti Puan Fiza lah, memperkenalkan diri. Nama dia beri sama dengan nama surau. Saya pun Hidayah juga. So Ustazah Nurul Hidayah berceramah di Surau Hidayah. Begitu. Ni surau ke madrasah? Surau dia bagi nama surau. Alhamdulillah.
Surau Al-Hidayah ke ataupun Hidayah terus? Ha? Nurul Hidayah juga? Hidayah ya, Masya Allah. So nama sama dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Kita harap macam itulah. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk satu tajuk besar sebenarnya, iaitu berkaitan dengan solat. Ya, hari itu kita masuk berkaitan dengan haid ataupun darah wanita, ya, darah wanita jenis-jenisnya, ya, ciri-ciri dia, dan kemudian hukum berkaitan dengan darah wanita tersebut. Dan insya-Allah hari ini bab solat, yang mana insya-Allah kita kalau boleh kita nak sentuh terus berkaitan dengan rukun, babur arkanus solat, bab berkaitan dengan rukun solat. Dan kita tahu solat adalah suatu perkara yang wajib ke atas mukallaf, yang muslim, yang baligh, yang berakal, yang ada kita kata seruan dakwah, seruan kewajipan solat tu sampai pada diri dia, dan dia juga sempurna dari sudut, telinga dia boleh mendengar, mata dia boleh melihat, mulut dia boleh bercakap. Maksudnya dia tak ada apa kita kata macam OKU yang full. Kalau OKU yang tak ada, misalnya kata semua sekali tak boleh. Salah satu daripada cara untuk belajar, contoh dia buta, pekak dan bisu. Macam mana dia nak tahu kan? Kalau nak rukuk tu macam mana? Orang bercakap dia tak dengar. Kan? Kalau yang tak pekak, sekurang-kurangnya dia ada mata, dia boleh tengok. Jadi ada cara untuk dia belajar. Maka ada 5 ciri ni, muslim, berakal, baligh, sampai seruan dakwah pada dia, dan juga sempurna, ya, dia punya jasad dia untuk belajar mengetahui ilmu tersebut, maka wajib untuk menunaikan solat. Ramai tak hari ni yang tak solat kat luar tu? Ramai juga mungkin tak cukup dia punya ciri lah kot. Kita husnuzan lah. Mungkin ada yang tak cukup akal ke, tapi nak kata tak balik 40 tahun dah. Kan? Tak balik lagi ke? So nak kata seruan dakwah, insya-Allah lah duduk dekat Malaysia ni kita boleh tahu dah, ya, benda yang dekat dengan kita. Ada masjid, ada surau, ada jabatan agama. Jadi semua tu boleh kita dapat penerangan, hidayah tu sampai digunakan dekat TV, radio, semua ada azan. Jadi insya-Allah boleh sampai, maka tak ada alasan lah kita tidak menunaikan solat. Baik. Maka bila kita nak solat, ibu-ibu, antara benda yang paling utama iaitu rukun solat itu sendiri. Ada berapa rukun solat? Dulu dah belajar dah masa sekolah kafar dulu kan. Kita dah tahu dah ibu-ibu, sebenarnya solat ni kita dah pakar dah. Kalau ikutkan dah PhD dah. Profesor, bukan PhD lagi. Kita buat setiap hari, bayangkan. Satu hari 17 rakaat. Maksudnya, tak payah cerita lah ustazah kat ujung jari je. Tapi kenapa kita nak belajar? Sebab kita nak memperingati ulang balik. Dan kalau boleh kita nak perbaiki sebenarnya. Apa yang kita nampak tu macam kurang, kita nak perbaiki. Sehinggalah kita tutup mata, kita masih lagi seorang yang sedang belajar menyempurnakan solat. Sama ada solat luaran kita, dia punya rukun dia, sunat dia, begitu juga dengan dalaman kita. Rauhani solat itu sendiri, kita nak kalau boleh, dahulu kita solat bukan kita solat luaran saja, tapi sekarang ni umur dah 40 dah, umur dah 50, nak solat biarlah rasa solat tu, khusyuk tu datang. Kalau dulu tak faham bacaan, mungkin sekarang ni kita nak memahami apa yang kita baca dalam solat. Ada niat begitu. Jadi sepanjang usia kita sampai kita mati, kita akan belajar untuk memperbaiki solat. Arkanuha 13 an-niyah fil fardi qasd al-fi'li wal fardiyah. Apa terjemahan dia? Rukun-rukun solat itu ada 13. Saya rujuk buku ni ibu-ibu ya. Buku Matan Zubat. Matan Zubat. Hari tu pun kita dah rujuk buku ni untuk bab haid hari tu ni untuk bab solat. Tajuk besar dia adalah bab rukun solat. Maksud dia tadi rukun solat ada 13, iaitu yang pertama niat. Niat dulu. Untuk mana yang kena ada niat ini? Paling utama untuk solat fardu, iaitu solat wajib, yang mana mesti kita sebut dalam niat tersebut qasdu fi'li, iaitu mengerjakan
sengaja mengerjakan solat dan juga kefarduan dia. Baik. Apa yang kita kena sebut dalam niat kita? So, rukun pertama adalah niat. Ini nota kecil-kecil lah berkaitan dengan niat tersebut. Dalam niat, mesti sebut qasad. Qasad ni maksudnya kesengajaan kita membaca Fatihah, tundukkan badan kita, membongkokkan badan kita, menunjukkan kita punya kepala, semua tu sengaja usalli, iaitu untuk menunaikan salat. Jadi kena sebutlah usalli dalam niat hati kita. Bukannya saya ni tunduk tu nak ambil barang, tak boleh tukar niat. Bukannya tunduk ni exercise nak bagi kempes sikit perut ni. Contoh. Sebabnya kadang-kadang tengok orang exercise pun lebih kurang juga, kan? Turun ke bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Tapi yang dia buat, qasad dia apa? Tujuan dia apa? Untuk warming up, untuk kempes perut, untuk masukkan sesuatu dekat dalam kepala dia biar dia segar, ya, oksigen. Tapi kita tak. Yang aku lakukan ini tujuan aku menunaikan solat. Kena sebut qasad kita. Nombor 2, fardiyah. Fardiyah itu kena sebut. Kalau dia solat zuhur, kena sebut fardu zuhur, kefarduan dia. Kalau tak sebut, ibu-ibu jadi apa? Usalli zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi solat apa tu? Solat sunat qabliyah zuhur lah. Sebab solat sunat qabliyah zuhur itu bila disebut kan 4 rakaat juga. Maka bila kita tak sebut fardu-fardu tadi, dia akan menjadi sunat sahaja. Tapi kalau fardu, kena sebut fardu. Lah ustazah, macam mana Acik dah umur 60 tahun ni baru tahu kena sebut. Sebab sebelum ni fikirnya macam ni. Dah solat tu solat wajib kan? Zuhur dah zuhur tu wajib lah. Tak cik, ingat tak kita solat subuh, kita ada qabliyah subuh, betul tak? Kalau kita solat asar, ada qabliyah asar. Jadi kalau kita tak sebut, dia akan menjadi martabat, dia jadi sunat. Kita tahu, tapi Allah nak suruh kita menyebut sengaja, menyebut yang aku buat ni untuk fardu. Kita bagi tahu, kita declare pada Allah. Kita bagi tahu pada diri kita yang aku solat ini adalah fardu, tuntutan wajib untuk zuhur. Okey? So dua benda tu kena sebut di dalam niat kita. Aujib ma'at ta'yin amma dhu sababin wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajab. Okey, dia kata apa? Wajibkanlah kedua